Assalamualaikum, selamat datang ke Azra Green. So hari ini kita akan tukar akuarium yang lama, yang ini kepada yang baru, yang ini. Stay tune. Okay, so hari ni kita akan rescue akuarium ni, iaitu akuarium The Contrast, iaitu 30 kali 30 kali 30 cm cube aquarium. So kita akan tukar kepada skip yang baru sebab akuarium ni dah lama. Okay, so sebelum tu kita akan bawa keluar semua ikan dan juga gear yang ada dalam akuarium ni. So cara paling senang untuk keluarkan ikan, kita akan bagi dia makan dan kita umpan dia keluar. So kita akan senang untuk menangkap dia. Selepas tu kita akan bawa keluar semua gear yang ada dalam akuarium ni, seperti mana diffuser, lepas tu drop checker dan juga beberapa pump. So kita akan buang, kita akan keluarkan, kita akan letakkan ke dalam solution hydrogen peroxide untuk mematikan semua algae yang ada dalam akuarium ni ataupun dalam gear ni. Kenapa aku pilih hydrogen peroxide? Sebab dia lebih kuat dan juga dekat sini yang itu saja yang aku ada untuk nak mematikan algae di dalam kita punya gear lah. Itu cara paling terbaik lah setakat ni. Kalau tengok diffuser ni memang banyak algae kan. So kita akan rendamkan dalam hydrogen peroxide untuk mematikan algae tu. Tapi kena jaga-jagalah sebab hydrogen peroxide ni agak berbahaya kalau yang tak pandai guna. So hati-hati. Okay, so kita akan keluarkan air sedikit untuk nak memudahkan kita untuk trimming supaya tak mercik keluar lah. Kalau air terlalu banyak, dia akan mercik keluar. So kita akan start tarik kita punya pokok. Aku tak trimming, aku just tarik je, iaitu glossus stigma ni aku tarik saja. Tarik seboleh-boleh yang mungkin. So nanti dia akan keluar lah. So lepas tu kita akan tarik Anthera rickettsii ni. Kalau tengok sini memang dia punya akar dah terlampau kuat. So nak tarik dia tu agak susah. So aku akan tarik sekali dengan akar dia sebelum kita buat stem plan. Kita tarik stem plan pula selepas ni. Okey, kalau tengok Anthera rickettsii ni kita jangan buang. Kita boleh potongkan dia dan bahagikan kepada beberapa portion lah. Okey, kalau tengok sini Tina Tifida memang cantik lah kat situ. Okey, so selepas kita dah buang Anthera rickettsii dan beberapa pokok, so kita akan keluarkan air lagi dan kita akan buang semua stem plant yang boleh lah. So mari kita buat. Okey, sebelum kita nak buat skate, so yang ini aku punya hard skate iaitu Redmore wood. So kita nak ikat Redmore wood ni dengan batu lava rock lah. Yang ni batu lava rock. Okey, dia ada banyak cara untuk nak ikat ni. Kenapa kita perlu ikat? Sebab takut nanti apabila kita tak ikat dia akan float. Dia akan naik balik, terbang naik atas lah. So untuk mengelakkan daripada masalah dia terbang naik atas balik, so kita kena ikat dia atau gam dia. Okey, untuk kali ni aku tak gam dia. Aku hanya gunakan kabel tie untuk ikat. Nanti video yang lain, mungkin skip yang lain, kita akan tunjuk cara nak gam. Okey, kalau tengok sini aku dah guna lava rock dengan batu yang dah biasa di gam. Aku hanya reuse balik lah. So kita nak ikat dia. Jom kita ikat. Okey, untuk nak ikat dia tak susah pun. Just pakai kabel tie, kita ikat di bahagian belakang. Kalau tak cukup kabel tie tu boleh sambung. Macam yang ini tak cukup, so kita akan sambungkan kedua-dua belah ini. So yang ini masuk ke sini.
Tapi seeloknya cari yang dah siap panjang lah. Macam aku sekarang ni aku tak ada yang panjang, so terpaksa guna yang kecil. So kita ambil dia, kita ikat dia. Okey, dah ikat macam tu, so kita boleh potong yang mana remaining ni ya. Jangan risau, nanti yang ni semua kita akan cover dengan moss, so tak akan nampak lah cable tie ni. So kalau tengok sini, dia dah sedia untuk digunakan lah untuk escape. So yang ini aku guna Redmond Roost. Harga dia kalau dekat Azra lebih kurang dalam RM15 macam tu untuk satu kayu ni. So boleh mai tengok lah kalau nak. Ok, sebelum kita nak bawa masuk dalam aquarium, kita nak skip dulu hardscape ni. Kita nak letak moss dengan anti feeder. So cara dia senang saja, kita boleh pakai gam ataupun kita boleh pakai tali tangsi ataupun tali ricia ke ataupun yang ADA punya. So aku menggunakan tali tangsi biasa, yang ini lebih kurang dalam RM1 dia boleh dapat banyak. So aku pakai tali tangsi. So kita ikat di tepi ni. Jangan risau, nanti bila masuk dalam air selalunya tali tangsi ni tak akan nampak. So kita akan ikat dia bagi mati dulu kat tepi. Okay, so kita akan letakkan moss lah. So moss ni seeloknya kita bagi pecah-pecah dia, bagi kecil-kecil dia, tak perlu bagi besar-besar. So kita akan potong dia menjadi kecil. Okay, so kita bagi kecilkan moss ni dulu sekecil yang boleh lah kalau boleh. So, kita akan potong. Jangan risau, nanti moss ni akan tumbuh balik. As long as air sejuk, dia tak ada masalah. So elok pakai kipas lah. Kecuali kalau macam plain moss, dia tak berapa perlukan air yang sejuk. Tapi kalau macam ni, apa nama, Christmas, memang kena perlukan air yang sejuk lah. So kita basahkan sikit kita punya permukaan ni. So seeloknya apa nama, driftwood ni seeloknya kita basuh dia dulu ataupun rebus dia dulu supaya buang kita punya tanin dan juga fungus-fungus yang tak diingini tu. Kita kena buang dulu. So tak apa, untuk permulaan ni layer pertama ni kita just bagi nipis-nipis dulu. Nanti kita akan cover balik dengan layer kedua. Seeloknya jangan letak seketul macam tu lah. Kita patut potong dulu, bagi dia nipis, baru nanti dia akan tumbuh dengan cantik. Awal-awal memang tak berapa nak cantik, tapi nanti lama kelamaan dia akan jadi cantik. Jangan risau. So ok, kita dah tambah yang ini. So kita nak tambah dengan T90 feeder. Ok, kita ikat satu T90 feeder kat sini. So macam tu, masuk, ikat lagi, dan kita tambah sedikit moss. Ok, lepas tu kita akan ikat dia bagi mati ya. Ok, dah habis bagi mati. Kita potong yang mana yang remaining ni. Tak nampak. Ok, dah siap satu. So kita akan continue dengan nombor 2 punya. Ok, dah habis kita buat hardscape dekat aquarium, dekat kita punya driftwood, iaitu kita letak moss dengan T90 feeder 1, 2, 3, 4, 5 point ya.
So nanti kita akan tambah lagi. Kalau tengok dah ni, kita boleh, kalau dah macam nak mati tu atau dah kering, kita boleh bagi air sikit lah, bagi dia lembab. Okey. Okey, ni aquarium yang tadi tu yang kita dah rescape 30 x 30 x 30 cm, iaitu satu kaki kali satu kaki kali satu kaki. So fokus aku untuk kali ni, scape ni dia mesti minimal, dia tak perlu heavy hardscape. Dia hanya fokus dekat pokok saja. Kita nak bagi grow pokok lebih menarik lah berbanding dengan yang hari tu punya. Kita fokus dekat pokok merah, dan sebelum-sebelum ni scape aku banyak fokus dekat hardscape. So yang ini kita nak fokus dekat pokok sendiri. Okay, so sebelum kita nak start tu, kita akan letak base substrate dulu di bawah sekali. Aku pakai base substrate AR power base lah. So selalunya AR power base ni aku akan pakai satu saja untuk satu kaki. Tapi untuk kali ni aku akan pakai dua AR base substrate ni. Tujuan dia apa? Untuk memberikan kita punya koloni untuk akuarium kita, supaya akuarium kita lebih mudah nak cycle. Satu lagi, dia memberi fertilizer tambahan kepada kita punya akuarium. Dia slow release . Dan kita tambah sikit lagi ya power base. So perlu ke kalau dalam akuarium kita base substrate ni? Okey, dia tak semestinya diperlukan, tetapi untuk kita nak mempercepatkan pertumbuhan dan juga masalah daripada segi BGA, seeloknya kita pakai yang inilah untuk membantu kita menyelesaikan masalah akuarium tak stable lah. So yang ini dia tak boleh kena air lah. Kalau kena air nanti dia akan jadi algae. So kita kena letak dia di kawasan yang akan ditanam . So kita dah masuk base substrate. Sekarang ni kita nak masukkan flubel ataupun soil ya, kita punya soil. So kita masukkan sedikit dahulu soil kita. Okay, kita masukkan sedikit dulu untuk nak tambun saja dahulu dan nak letak sikit, dan nanti baru kita tambah lagi ya. Okay. Tak cukup lagi, kita tambah lagi sikit. Sebab AR base substrate tu dia tak boleh keluar. Kalau kena air nanti akan ada masalah algae. So kita kena tutup dia betul-betul lah. So kita letak hardscape kita yang tadi kita buat. So kita masukkan hardscape. So kalau tengok dekat sini, aku fokus dekat sini ya. Aku bagi lebihkan dekat sini, dan sini aku kurangkan sikit. Tujuan dia apa? Ini adalah dipanggil golden ratio lah. So kita lebihkan heavy point kita di sebelah sini, dan juga sebelah sini kita akan kurangkan. Nanti kita akan lebatkan belah sini, dan sini kita akan biarkan kapet saja. Okay, so ni hardscape kita. Kita akan letak dulu. Okay, kita dah siap hardscape. So kita akan letak batu sikit lah untuk cover kita punya lava rock dan juga yang lain-lain tu. So aku pakai sini, aku pakai dragonstone. So ini adalah dragonstone. So kita akan letak di bahagian belakang ni. Okay, so kita placekan lava rock supaya kita punya ni tak nampak terlampau artificial lah. So kita letakkan yang ini. Okey, dah tu kita tambah lagi soil kita. Kita tambah soil lagi, bagi banyak lagi belakang, sebab belakang kita nak planting pokok stem plant. So kita turunkan.
Okey. So kalau tengok dekat sini kita hampir siap. So kita perlu planting saja. Okey. Ada beberapa teknik untuk planting, antaranya kita direct cucuk macam ni, walaupun tanpa ada tanpa lembapkan. Tapi untuk aku lebih suka lembapkan soil ni dahulu baru senang nak planting. So kita akan lembapkan soil ni dulu baru kita planting. Kalau tengok dekat Amano Sun, dia akan gunakan spray air yang bagi lembap, bagi betul-betul lembap ataupun dah takung air Tapi sini mungkin kita taklah sampai bertakung air, kita just bagi lembapkan saja. Okay, so kita bagi dia betul-betul lembap baru kita tanam nanti, baru senang. Kalau tak nanti dia akan terangkat balik So susah kat kita. So jom kita start planting So kita akan planting daripada background, midground dan juga foreground. So kita start dengan background dulu. Kita ambil dulu. Aku menggunakan beberapa jenis pokok dalam ni antaranya yang sebelum ni punya iaitu Rotala Hechra. So kita ambil Rotala Hechra, kita plantingkan di belakang. So ambil lebih kurang dalam 1 atau 2 stem, cucuk je, jangan risau, dia takkan naik balik. Selalunya kalau yang nak naik balik tu selalunya sebab kita tak lembapkan kita punya soil. Sebab tu selalu dia akan naik balik. So kalau kita lembapkan kita punya soil tak ada masalah selalunya. Kalau boleh tanam serapat yang boleh lah. Kalau ada modal lebih tu tanam rapat-rapat. So baru kita boleh nampak result dengan cepat dan kita punya masalah algae pun akan berkurangan lah. Kalau rasanya disebabkan oleh tak cukup modal, apa yang korang boleh buat, korang start dengan aquarium yang kecil ataupun gunakan pokok yang cepat seperti mana Glossostigma kalau kapet. Lepas tu macam Monte Carlo. Monte Carlo pun tak berapa nak cepat sebenarnya, tapi masih boleh lagi lah, boleh dipertimbangkan. Lagi macam hydrocork ke ataupun spesies-spesies moss, yang itu semua grow dengan cepat. So kita tak dapat hindari daripada masalah algae lah. So kita tanam. Sebab tadi kita tak cukup pokok yang berwarna hijau, so aku terpaksa curi daripada aquarium ni sebab aquarium ni pun overgrow. So kita akan curi aquarium ni sikit Kita ambil seberapa yang boleh kita ambil, trim dulu. Oh ni fresh daripada ladang Ni ialah Rotala rotundifolia green. So, kita ambil dia. Okey. Agak-agak boleh dapat dalam beberapa batang pun dah cukup dah sebenarnya, sebab nanti aquarium tu tak besar sangat dan nanti dia akan tumbuh balik Okay, so kita tanam Rotala rotundifolia pula. Kalau tengok ni panjang sangat panjang sangat, kita boleh potong dua. So kita dapat dua. Kita boleh tanam kedua-duanya. Kalau nampak pokok dah mula kering tu, boleh ambil air ni sembur supaya dia ada tak hidrasi Selalunya tanam ni yang makan masa yang lama sikit Tanam kalau banyak pokok memang makan masa sikit. Dan juga satu lagi yang makan masa ialah selalunya hard skip pula. Kalau hard skip yang terlampau heavy, selalunya memang kita akan ambil masa yang berjam-jam ataupun berhari-hari. Ada juga yang berbulan-bulan pun ada. Tapi macam yang ini tadi kita punya hard skip minimal. So kita cuma ambil masa lebih kurang dalam sejam lebih saja untuk nak buat satu hard skip Okey, dah habis tu kita tanam di bahagian sebelah dia pula, iaitu kita tanam Rotala Vietnam Inilah Rotala Vietnam. So aku ambil lebih kurang dalam 3 batang macam tu dan aku tanam. Okey, kita dah habis buat background, so kita nak fokus dekat midground pula. Okey, midground dia iaitu di kawasan yang ini. Okey, dan juga di kawasan yang ini. So ini adalah midground. So pokok midground selalu kita akan pakai Anubias, Busai Belandra dan pokok-pokok yang slow grow.
Okey, tapi disebabkan dekat sini kita tak ada pokok tu, so kita akan pakai hydrocord. Kita akan pakai hydrocord sebagai dia punya base lah, ataupun dia punya middle, supaya nanti hydrocord ni akan hopefully dia akan merebak ke bawah bukan ke atas. So kita akan letakkan hydrocord tail tripartita. Aku tak tanam ataupun aku tak glue yang ini ya. So aku biarkan macam ni saja hydrocord ni ya. Hopefully dia akan merebak ke bawah bukan ke atas. Hopefully. Sebab selalunya tripartita ni kadang-kadang dia akan naik ke atas lah. Okay, rule untuk carpet plant selalunya kita akan pakai satu pot lebih kurang satu tapak tangan kita boleh dapat, ataupun satu pot boleh dapat setengah tapak tangan kalau kita nak cepat lagi. So bergantung kepada kita lah yang itu. So kita punya skip dah siap. So sekarang ni kita akan bawa masuk air dan kita akan pasang filter dan juga CO2. So jom kita angkat ke tempat dia balik. Okey, ni hari pertama selepas kita buat rescape tu, dan ini adalah hari yang ke-20 selepas kita buat rescape. Kalau tengok semua pokok dah mula start lebat dan cantik. So cuma ada masalah dengan overgrow dekat situ, dekat Rotala Vietnam dia overgrow, dan aku juga ada tambah beberapa pokok yang baru seperti mana Danoi dan juga Marsilia Hisuta dekat situ. Okay, so far aquarium ni okay, cuma ada masalah permulaan tu, iaitu kita punya alternative feeder kita melt sebab tak ada CO2 seminggu hari tu. So dia melt dah mati, so aku biarkan. Dan lepas tu kita ada masalah dengan GSA. GSA ada banyak juga dekat sini, so masih struggle lagi. Tapi aja yang lain setakat ni so far tak ada masalah, okey. Cuma GSA lah. So aku tinggalkan korang dengan video kita punya aquarium yang ini selepas sikit. So bye bye.